Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai para zahid dan para abid, berikhlaslah dalam amalan kamu. Kalau tidak payah kamu ikuti jalan ini. Kamu selalu suka berpuasa dan bersolat, kemudian memilih yang kasar dalam makan, minum dan pakai, tanpa ada niat dan ikhlas, bahkan dengan menunduk di bawah kehendak jiwa dan menurutkan hawa nafsu. Mengapa begitu? Celaka kamu. Kaum ini ada amalan-amalan yang lain di samping semua itu, yakni dari segi hati mereka. Mereka mengikut takdir yang ditentukan buat diri mereka, di samping tunduk di bawah hukum. Batas-batasnya dijaga secara zahir dan batin, dalam keadaan tersembunyi dan terang-terangan, dengan Tuhan pencipta dan makhluk yang tercipta. Mereka mengutamakan siapa yang mempunyai keutamaan dan berikan hak bagi siapa yang punya hak. Mereka memberikan kitab Allah Ta'ala akan haknya, memberikan sunnah Nabi akan haknya, dan memberikan ilmu Allah yang berada di hati mereka itu akan haknya. Mereka berikan kaum keluarga akan haknya, jiwa akan haknya, hati pun akan haknya. Hak manusia ialah mengambil arahannya atau membenarkannya bertindak, menahan sesuatu perkara atau membebaskannya, ambil dan beri. Mereka menjalankan hukum hudud ke atas hati mereka, ke atas batin mereka dan jiwa mereka, mengingatkan manusia ini adalah sesuatu di belakang urusan kamu dan maklumat kamu. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa perkara yang hendak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang pertama ialah tentang kepentingan ikhlas dalam amalan, dan yang kedua tentang bagaimana sifat hamba-hamba Allah yang terpilih, dan yang ketiga tentang aulawiyat, keutamaan dalam memberi hak kepada hak-hak yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Adapun perkara yang pertama, bila Syekh Abdul Qadir menyebut, memanggil satu kelompok manusia yang mulia yang bernama Zahid dan Abid. Kalau kita sebut Zahid, seorang yang melihat dunia dengan pandangan yang sedikit, melihat akhirat dengan pandangan yang kekal abadi. Bila kita menyebut Zahid, seorang yang meninggalkan yang haram, bahkan meninggalkan perkara yang halal kalau boleh menarik kepada yang haram. Dan demikian juga bila kita sebut Zahid atau Zuhud, seorang yang merendah diri di hadapan Allah SWT dengan segala kekurangan yang ada pada dirinya. Maka orang ini dikatakan sebagai Zahid atau Zuhud. Dan yang kedua ialah panggilan Abid. Abid itu gelaran bagi ahli ibadat, yang mereka menumpukan waktu dan masa mereka untuk ibadat. Mereka memfokuskan diri mereka dalam ibadat, memperbanyakkannya, bersungguh-sungguh dalam melakukannya, memelihara waktu-waktu yang terpilih. Maka siapa yang melakukan demikian, maka dia sebut Abid. Kita katakan abid adalah orang yang pertama menjaga fardunya.
Yang kedua ialah orang-orang yang melakukan perkara sunatnya. Yang ketiga ialah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadat. Yang keempat, orang-orang yang mencari-cari waktu-waktu yang mulia dalam ibadat, seperti 1/3 malam, seperti puasa Isnin Khamisnya, hari-hari putihnya dan sebagainya. Mereka memilih. Dan bila kita sebut abid, orang yang banyak menghabiskan masanya dalam ibadat. Maka dalam 5 sifat ini disebut abid. Jaga yang wajib, dia buat perkara yang sunat, dia bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadatnya, dia mencari waktu-waktu terpilih di dalam ibadat, dan dia memperbanyakkan masa dalam ibadat. Ada 5 sifat ini abid. Dan kita sebut golongan zuhud atau zahid, itu yang meninggalkan yang haram, bahkan meninggalkan yang halal bima membawa kepada yang haram, yang melihat dunia dengan pandangan yang rendah, yang melihat dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini disebut zahid dengan 4 sifat utama mereka. Kata Syekh Abdul Qadir, wahai zahid dan wahai abid, ada satu benda kamu tertinggal, kamu terlepas pandang. Ada satu perkara yang kamu akan sentiasa berada dalam keadaan bahaya. Sebagaimana disebut oleh para ulama, wal mukhlisuna fi khatarin azim. Orang yang ikhlas itu dalam bahaya besar. Bila mereka menyatakan halakan nasu illal alimun, wa halakan alimuna illal amilun, wa halakan amiluna illal mukhlisun, wal mukhlisuna fi khatarin azim. Semua manusia akan binasa melainkan orang alim yang ada ilmu, dan semua yang berilmu juga akan binasa melainkan yang beramal dengan ilmu, dan semua yang beramal dengan ilmu juga binasa melainkan orang yang ikhlas. Dan sedangkan orang yang ikhlas itu sentiasa berada dalam bahaya besar. Kerana ikhlas itu umpama peperangan. Mungkin kita menang, mungkin kita kalah. Ikhlas itu memerlukan persiapan, memerlukan jiwa segar dan jiwa sedar. Ikhlas, seorang melakukan amalan dalam jiwa sedar, bukan dalam jiwa yang lara, lalai. Dia pasti terlepas ikhlas dia. Umpama bila mana kita berperang, kita mempunyai jiwa yang sedar. Kita akan perhatikan musuh menyerang kanan atau kiri, atas atau bawah. Kita sedang memerhatikan apakah musuh mengepung kita atau menikam kita atau sebagainya. Maka itu ikhlas. Ikhlas bukan sifatnya auto, ia sifatnya mujahadah. Kadang-kadang kita dah ikhlas di hadapan, di belakang pula masalah. Kadang-kadang kita berjaga-jaga depan dan belakang, kanan datang, kiri datang, kita terlepas pandang. Akhirnya keikhlasan kita dibenting, keikhlasan kita dirobohkan, dirobekkan, dan kita tewas dalam peperangan. Sebab itu kata ulama, seorang itu boleh berterusan untuk riak selama 40 tahun. Tetapi seorang itu mungkin akan berubah-ubah keikhlasannya dalam satu hari 40 kali. Maksudnya, kalau hari ini kita nak cakap ikhlasan, berbolak-balik hati kita sampai 40 kali. Tapi kalau hari ini kita nak riak, kita dah kekalkan riak tadi sampai 40 tahun. Kerana itu Nabi SAW menamakan riak atau tidak ikhlas itu sebagai syirik kecil, kufur kecil. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Antara perkara yang paling aku takut berlaku kepada kamu ialah syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Jawab Nabi SAW, al-riya'. Pernah seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi SAW, lalu berkata, ya Rasulullah, mal iman? Wahai Rasulullah, apakah itu hakikat iman? Maka jawab Nabi SAW, iman itu ialah ikhlas. Artinya seorang yang tidak ada ikhlas, maka dia seperti tidak ada iman, kerana nilainya hilang. Kerana seorang bila tidak ada iman, apa pun yang dilakukan nilainya kurang dan hilang. Oleh sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, kamu dah berjaya menjadi orang zahid, tinggal yang haram, melihat dunia dengan pandangan yang kecil, melihat diri kamu ini kerdil, rendah. Dan kamu juga berjaya menjadi orang abid, jaga fardu, jaga sunnah, bersungguh dalam ibadat, cari waktu-waktu afdal dalam ibadat.
dan juga menghabiskan masa yang banyak dalam ibadat. Ya, kamu abid, tapi mana ikhlas? Keikhlasan ini yang menjadikan datangnya pertolongan Allah. Keikhlasan inilah yang menjadi punca datangnya ketenangan dalam ibadat serta kemanisan. Keikhlasan ini yang menjadikan diangkat darjat seorang itu di sisi Allah. Walau dia mungkin seorang tukang sapu, walau mungkin dia seorang yang orang tak nampak pun tanda-tanda ahli ibadat, ahli zahid, dia ikhlasnya dia diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya rugi kita dah berada pada posisi yang baik. Posisi kita memang orang zuhud dah. Kita pun sibuk bekal akhirat. Dan memang posisi kita orang ambil, masya-Allah, segala waktu-waktu ibadat kita jaga. Kita mencari kelebihan hari Arafah, Muharram, kelebihan mana-mana bulan dalam Islam, kelebihan hari, kelebihan waktu. Kita amat pelihara benda tu. Itu kita ambil. Namun keikhlasan tidak dipelihara sebagaimana sepatutnya. Tidak sebut tadi ikhlas ialah sebagaimana satu peperangan. Bila kita berperang, kita mungkin tewas, mungkin kita menang. Bila kita berperang, kita perlu ada senjata, dan kita perlu ada strategi, kita perlu ada kesabaran, kita perlu ada doa, pengharapan kepada Allah. Itulah dia jiwa orang berperang. Ikhlas memerlukan jiwa perang, bersedia, punya senjata. Doa tidak pernah lekang daripada mulutnya, dan sentiasa memerhatikan apa yang boleh melemahkannya. Dia tidak mungkin mau tewas dalam peperangan. Sebab itu satu benda yang merugikan. Nanti kita akhirat bawa amalan yang banyak, tiba-tiba Allah berfirman, carilah pahalanya di sisi orang yang kamu riak kepadanya, yang kamu tunjuk dia. Saja disebut dalam hadis orang-orang yang bawa amalan banyak, tiba-tiba Allah Ta'ala berfirman kepadanya, pergilah kamu pada orang yang mana kamu buat amalan untuk dia, bukan untuk aku. Amalan itu Allah bawa, tunjuk, bayangnya, puasanya, ibadatnya. Tapi pergilah kamu pada orang yang kamu nak tunjuk tadi, minta, hal tajidu indahu syai'a, apakah kamu dapati di sisinya ada sesuatu. Atau bila kita baca hadis tentang 3 lelaki yang terperangkap dalam gua, mereka berjalan sampai tiba-tiba hujan, lalu mereka berteduh di dalam gua, akhirnya terperangkap. Lalu salah seorang berkata kepada mereka, hari ini tidak ada yang boleh menyelamatkan kita melainkan amalan kita yang paling ikhlas sekali, yang paling ikhlas. Maka yang pertama menyebut tentang amalan yang dilakukannya. Maka kata seorang lelaki yang pertama, ya Allah, aku punya kedua ibu bapa yang tua yang aku jaga, yang aku pelihara, yang aku sentiasa menyiapkan makan minumnya dan memberi susu kepadanya. Akan kuperah susu kambing beri padanya, sehingga satu hari kambingku hilang, aku lewat balik malam dan kedua ibu bapa ku telah pun tidur, sedangkan aku pun sudah siap memerah susu kambing untuknya, dan aku tidak mau menggerakkannya daripada tidur sehinggalah dia bangun. Sedangkan anak-anakku merengek untuk meminumnya, maka aku tidak memberikan kepadanya, sehingga kedua ibu bapa aku bangun dan aku memberi minum susu kepadanya. Ya Allah, kata lelaki ini, in kuntu ma fa'altu dhalika bitira'a wajhika fafarrish anna ma nahnu fihi min hazi sakhrah. Ya Allah, kalau aku buat amalan tu benar-benar ikhlas kepadamu, lepaskan aku daripada perangkap batu ini. Fanfajarat syai'ah, maka batu tadi beralih sikit. Datang yang kedua, kata, ya Allah, aku ada sepupu yang cantik, yang lawa, yang aku ingin berkahwin dengannya, tapi dah kahwin orang lain. Sehingga satu hari dia berada dalam kesusahan, kematian suami, anak yang ramai, datang meminjam kepadaku, dan aku mensyaratkan kepadanya berzina dengan. Dan ketika mana dia berputus asa dengan pertolongan, akhir terpaksa untuk bersama denganku, lalu dia berkata kepadaku, takutlah kamu pada Allah, jangan menyarungkan cincin yang bukan milikmu. Akhirnya aku mula takut pada Allah, dan aku
melepaskan dia pergi, dan aku menghalalkan memberikan dinar yang hendak dipinjaminya secara percuma. Ya Allah, kalau aku lakukan ini ikhlas kepadamu, lepaskan kami daripada apa yang berlaku pada kami. Maka batu itu mula bergerak. Yang ketiga pula berkata, ya Allah, aku punya pekerja yang pada hari aku nak bayar gajinya, dia hilang. Lalu aku menyimpan gajinya. Lalu aku membeli dengannya kambing. Kemudian aku menjual sebahagian kambing untuk membeli seorang khadam. Lalu kambingnya mula memenuhi padang. Datang dia setelah beberapa tahun kemudian, meminta upah dan gajinya. Lalu aku katakan kepadanya, itu seluruh kambing dan khadam itu milikmu. Lalu dia berkata, apakah kamu mempermainkan aku? Jawabnya, tidak. Lalu dia mengambil semuanya, berlalu pergi tanpa mengucapkan apa-apa ucapan sekalipun. Ya Allah, kalau aku buat ini ikhlas kepadamu, maka lepaskan kami. Maka kita lepas. Soalan yang kita tanya, andai kita berada dalam kesulitan, apakah ada amalan ikhlas yang kita ada boleh melepaskan kita dari kesulitan? Apatah lagi kesulitan paling besar pada hari akhirat kelak. Apakah kita yakin punya satu amalan yang ikhlas? Ya, kita yakin kita buat ibadat itu dan ini. Kita bercakap tentang keikhlasan. Apakah yakin kita kalau hari ini kita terperangkap dalam satu perangkap, berada dalam kesusahan yang tak boleh diselamatkan oleh mana-mana manusia dan oleh mana-mana usaha, melainkan keikhlasan kita pada Allah. Tanya diri kita, apakah kita punya sifat ikhlas yang mampu selamatkan kita dari musibah ini? Dan berfikir dan tanya pula, dengan kegelapan kubur dan kesempitannya dan himpitannya dan kesunyiannya dan segala yang menakutkannya, apakah ada satu amalan ikhlas yang menjadikan bercahaya kubur kita, lapang kubur kita menjadi taman-taman syurga? Dan tanya juga kita, bila mana kita bangkit nanti pada hari kiamat kelak, dalam keadaan kedahsyatan pada mahsyar dan kegelapannya, dalam keadaan hiruk pikuk dan juga ketakutannya, dalam keadaan jeritan-jeritan manusia, dek kerana takut, dek kerana melihat kemusnahan di hadapan matanya, apakah ada amalan kita yang ikhlas yang boleh menyelamatkan kita? Maka persoalan ini persoalan yang wajib kita tanya pada diri kita. Kita sentiasa bersiap siaga dengan apakah perkara yang menjamin masa depan kita. Kalau kita simpan duit, simpan aset, orang cerita bab emas, kita pun beli emas, banyak beli emas. Sebab apa? Ini untuk akan datang. Orang kata nanti ekonomi meleset, nanti ekonomi jatuh. Orang kata tahun 2023 tak berapa baik, begini. Ada orang teka begitu, ada orang teka begini. Tuan-tuan, manusia sentiasa berteka-teki dengan hal dunia untuk dia bersiap siaga. Tapi mereka seperti ada jaminan hal akhirat untuk tidak bersiap siaga. Bak masa depan, untuk sebulan depan, bulan akan datang bersiap siaga. Carum dalam KWSP, simpan dalam ASB, melabur saham itu, saham ini, beli aset tu, beli aset ini, beli emas sebagai simpanan akan datang, melihat prospek ekonomi yang menguntungkan akan datang. Ini semua dalam dia punya istiadat, preparation dia. Tapi bila cakap bab kubur, bab mati, bab bangkit semula, apa yang dia ada? Dan apa yang kita ada? Oleh sebab itu, satu perkara yang merugikan bila kita tidak bersungguh-sungguh untuk melihat keikhlasan kita. Kita umpama guna air pahit, tanpa kita pernah melihat tangkinya, apakah air itu masih bersih ataupun dah kotor sebenarnya. Kita je buka pahit, bertahun-tahun tak pernah cek tangki dia. Tak, dalam tangki dia ada tikus mati ke, dan tangki barangkali ada mayat dalam tu mungkin. Kita guna masak sebab duk leka. Ambil air pun kita bukan minum air pahit direct, kita buat teh, teh tarik, jadi tak perasan sangat bau tu. Kita buat masak asam pedas, buat masak singgang pedas, kita buat masak sekian-sekian, tak perasan. Rupanya boleh cek tangki berkarat, ada bangkai burung, bangkai cicak, tahi cicak, segala kekotoran. Itulah selama ini kita minum dan kita makan. Gambaran keikhlasan. Keikhlasan itu ialah sumber yang akan membersihkan amalan-amalan kita. Ya, ibadat itu satu benda yang baik, tapi perlu
berada pada tapisan yang paling betul, iaitu ikhlas kita pada Allah. Sebab itu amalan walau kecil, ia ikhlaslah nilainya. Bukan bermaksud kita nak buat amalan kecil, kita nak buat amalan besar, tapi nak beritahu nilai ikhlas itu besar. Sebab dalam kesibukan kita buat amalan itu dan ini, selawat kita banyak, istighfar kita banyak, baca Quran kita banyak, menuntut ilmu kita banyak, bukan untuk kita mencari nama di sisi manusia, bukan untuk kita mencari kedudukan dan keredaan mereka. Kita nak kerana Allah SWT, benar-benar kerana Allah, dengan maksud kita mengharapkan balasan di sisi Allah, dengan maksud kita melakukannya kerana ia benar-benar perintah Allah. Kita menjiwai perintah Allah. Ini perintah Allah saya buat, dan kita buat juga kerana Allah supaya mendapat pahala di sisinya, supaya kita mendapat kemuliaan, rahmat di sisinya. Kita nak rahmat di sisi Allah, kita bukan nak rahmat di sisi makhluk. Maka keikhlasan yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir yang kita terlepas pandang. Sedangkan datang pertolongan Allah dengan ikhlas. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki, dia rasa dia macam bagus, dia rasa dia macam ada kelebihan. Sebab kita ni ada penyakit kita akan rasa satu hari nanti kita ada kelebihan berbanding orang lain. Kelebihan-kelebihan yang kita mula rasa kita lebih baik pada orang, akhirnya mencetuskan perbalahan pemusuhan. Kadang-kadang kita ni namanya tarikat tasawuf, tapi boleh bergaduh. Tasawuf gaduh dengan tasawuf. Padahal tasawuf maknanya kita tak nak gaduh dengan orang. Tapi atas nama kumpulan tarikat ni, burukkan tarikat lain. Sufi ni, burukkan sufi ni. Fiqh ni, burukkan fiqh orang lain. Maka kita pun lihat permusuhan yang berada dalam agama lebih teruk daripada permusuhan yang di luar agama. Orang yang di luar agama tu pun boleh bersatu. Kumpulan gangster 3 line ke 4 line ke, kumpulan gangster tu dia boleh bersatu. Tapi mari datang kepada kelompok-kelompok tertentu, kerjanya ialah si amalan asyik gaduh je. Nak gaduh orang tu, nak gaduh orang ni. Yang seorang lagi pun sama, gaduh sana gaduh sini. Maka kita ada golongan yang ghulu dalam agama, yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghuluwa fid din fa innahu alaka man kana qablakum. Jauhilah kamu daripada melampau dalam agama. Tentang melampau dalam agama, dalam definisi ulama antaranya ialah menggunakan agama untuk berbalah orang. Dia ada agama tapi guna untuk gaduh orang. Mu salah, aku betul. Yang dia pula kata mu yang salah, aku betul. Akhirnya hatinya rosak dan keras. Kerana di antara sifat tanda-tanda orang yang ikhlas, dia mengelakkan perbalahan. Dia mengelakkan perbalahan dan mengelakkan konflik pendapat, pandangan, apatah lagi fizikal. Dia elak. Dia bersifat terbuka dengan pandangan dan pendapat. Kan itu kita melihat para ulama, okey, dia macam gini lah, tuan-tuan tengok. Ni ahli-ahli parlimen dia sama-sama dia ngetem, minum kopi. Dekat parlimen tu dia tak ada macam kedai kopi parti A, kedai kopi parti B. Tak ada satu dia kedai kopi. Kumpul belaka, minum sekali sembang. Karipak sama, kopi sama. Artinya peratas ni okey. Yang bawah punya gaduh, kedai kopi asing-asing. Kedai kopi asing-asing, tempat asing-asing, semua asing. Gaduh sekarang. Yang atas relax je. Agak-agak dia tak suka yang tu, dia lompat sana pula, orang atas. Orang bawah ni istiqamah dia gila-gila. Sungguh istiqamah. Gaduh sekarang, mati pun tak apa. Yang atas tu okey. Maknanya kita faham, cara kita faham tu salah. Yang patut kita faham cara macam mana orang atas tu faham. Maka di situ lihat kematangan. Sama juga agama. Tu ada tok-tok guru mazhab-mazhab ni semua baik sama-sama mereka. Saling doa mendoakan. Ini mazhab Syafi'i mendoakan mazhab ini, yang ni mazhab ini doa. Mendoakan. Datang kita hak bawah ni saling melaknat antara satu sama lain. Ni laknat ni laknat ni kata mu akan su'u khatimah. Ni temu su'u khatimah. Masing-masing mendakwa ada kunci Tuhan di sisi mereka.
Maka ini musibah konflik datang daripada keikhlasan kita. Kalau benar ikhlas kita, antara pertama yang kita ngelak ialah kita mengelak konflik. Itu keikhlasan. Kerana keikhlasan menyatukan kita. Tapi kalau kita tak ikhlas, dia memecah belahkan kita. Kita kalau tengok dalam rumah tangga, yang ikhlas itulah dia akan bersifat menyatukan rumah tangga. Suami ke yang ikhlas atau isteri yang ikhlas? Kalau kedua-duanya ikhlas, maka apa pun perbalahan dia dapat disatukan dengan cepat. Sebab apa? Ikhlasan mereka ada. Kita tengok dalam adik-beradik, dalam kaum kerabat, gaduh adik-beradik. Apa yang boleh menyatukan mereka? Keikhlasan. Bila ada beberapa orang yang ikhlas dalam adik-beradik tadi, dia lah menyatukan adik-beradik. Kita melihat dalam masyarakat, dalam kepimpinan, bila ada je pemimpin yang ikhlas, mereka akan menyatukan kita. Maka ikhlas sifatnya ialah menyatukan, bukan memecahkan. Kerana siapa pun yang ada ikhlas, dia akan melihat kebaikan. Baik, kembali ke kisah hadis tadi. Seorang ni rasa dia macam ada kelebihan. Lalu Nabi SAW berkata padanya, satu nasihat yang perlu kita letak pada penilaian paling tinggi. Bila dia rasa dia ada kelebihan mulia, kata Nabi SAW, innama yansurullah hazil ummata bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah bantu umat ini bila ada orang yang merendah diri, bukan orang sombong. Bukan orang yang dirasa dia ada kelebihan. Ni ada rasa kelebihan bercakap, ni rasa kelebihan keturunan, ini rasa ada kelebihan ilmu, ini rasa ada kelebihan pengikut, ini rasa ada kelebihan harta, ini rasa kelebihan. Yang duk rasa kelebihan-kelebihan ini, dengan hadis ini, sesungguhnya Allah bantu, tolong umat ini disebabkan sifat merendah diri kita. Dan kerana merendah diri kita lah, maka doa kita diterima, solat kita diterima. Dan itulah tanda keikhlasan kita. Allah menolong umat ini dengan sifat rendah diri, dengan doa mereka, dengan solat mereka, dan keikhlasan mereka. Kalau kita ada kelompok yang sombong, maka kita akan kalah. Bagaimana kita tak boleh membentuk mana-mana orang bawah kita menjadi merendah diri, kita akan kalah. Dalam apa-apa bentuk pengajian, ia membentuk kita untuk merendah diri. Daripada yang bercakap sampai yang dengar. Kalau natijah tu kita jumpa dan kita dapat. Lepas saya belajar, saya bukan sekadar tahu dengan secara zahir maklumat ilmu, tapi saya faham satu hakikat, kita merendah diri. Hari ini kita boleh makan, minum, tidur, baring, boleh berjalan, berlari dengan kurniaan Allah, bukan kelebihan kita. Hari ini kalaupun Allah Ta'ala beri kita sedikit kedudukan, kerana kurnia Allah pada kita, bukan kerana kita. Maka sifat merendah dirilah menjadikan seorang itu sentiasa datang pertolongan Allah. Dan itulah dia buah paling ranum dalam ikhlas. Ikhlas ni dia ada banyak buah. Kalau kita sebut ikhlas ini bagikan pokok, ya ada yang mengutamakan ikhlas itu, amalan itu pokok, ikhlas itu buah. Tapi kita bercakap pada dimensi yang lain, ruang yang lain. Ikhlas itu umpama pokok yang mempunyai buah-buah yang pelbagai. Dan kemuncak buah yang paling harum sekali ialah sifat merendah diri. Kerana seorang tidak mampu merendah dirinya melainkan kerana keikhlasannya tinggi. Ini Umar bin Abdul Aziz. Waktu malam dia berjalan nak tengok masalah rakyat dan kesusahan. Dia tak bawa ramai bodyguard ataupun pengawal supaya tidak diketahui bahawa dia khalifah. Kalau dia ketahui dia khalifah, maka akan tersembunyi masalah. Siapa pun ada kuasa, jangan jumpa rakyat dengan bawa jawatannya, kerana dia akan terhijab daripada melihat masalah rakyatnya. Tapi turun sebagai orang bawah, kamu akan nampak masalah. Kalau turun bawa bodyguard, bawa itu, bawa ini, dia tak akan nampak masalah apa. Tak akan nampak. Dia akan dihijab. Dia kena turun sebagai seorang rakyat, baru dia nampak masalah. Jadi ini rahsia yang dipahami oleh semua para sahabat, yang diajar oleh semua para Nabi SAW. Nak tahu masalah rakyat, jangan turun atas kapasiti YB dengan kereta resmi, dengan bodyguard. Kita tak akan tahu masalah. Sama juga kalau kita bos, nak tahu masalah bawah, turun dengan title bos kita, kita tak akan tahu. Sebab semua kata okey bos, okey bos, okey bos, semua okey.
Walau semua KO. Tapi turun sebagai orang yang tak dikenali. Menyelinap dan berkawan, akhir tahu masalahnya apa. Maka Umar bin Abdul Aziz, dia turun sebagai seorang rakyat. Dia tak bawa tenteranya, bodyguardnya, just orang pembantu dia. Kalau menjadi kebiasaan hari itu, memang orang berjalan buat kawan. Pembantu orang tak syak. Ini somebody ke atau sebagainya. Akhirnya dia pun masuk masjid. Tengok ramai orang tidur kat masjid. Sehingga dia tersepak kaki salah seorang yang tidur di masjid. Maka yang ni pun marah. Buta ke? Terus sama, buta. Kalau jawab Umar bin Abdul Aziz, maaf tuan, saya tak buta. Maaf, saya tak buta. Untuk itu berjalan. Ni pembantu ni marah. Dia tak kenal yang di sound itu Amirul Mukminin. Lalu kata pembantunya, ya Amirul Mukminin, kenapa kamu tidak memperkenalkan dirimu dan tidak memarahi dia? Sebab dia marah kamu. Tak, dia tanya aku buta ke? Aku jawab aku tak buta. Tak lihat sifat tawaduk. Ia sama macam Nabi-Nabi SAW. Bila mereka berkata kepada Nabi-Nabi ini bodoh dan sebagainya, lalu mereka menjawab. Mereka berkata, aku tak bodoh, tapi kami Rasul yang Allah utuskan. Artinya istilah orang kata bodoh tak dianggap sebagai satu penghinaan, tapi dia melihat satu soalan yang dia kena jawab. Saya tak bodoh. Untuk dijawab, saya ialah Rasul. Sama yang berlaku pada Umar bin Abdul Aziz. Dia sebut bodoh tadi atau buta tadi penghinaan. Maka dia tahu itu bukan penghinaan bagi, itu soalan-soalan. Maka dia kata saya tak buta. Oleh kerana itu kita lihat buah paling ranum dalam keikhlasan itu tawaduk, merendah diri. Dengan sebab itu umat ini diterima. Sebab itu berkisah tentang ikhlas. Walaupun ia satu topik yang besar, yang hebat, yang perlu diberi keutamaan. Tapi berdasarkan apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, ingatkan kita balik, Zahid, wahai Abid, perhatikan betul-betul ikhlas kamu. Jangan terlepas pandang. Macam saya katakan, kadang-kadang kita menjaga kesempurnaan rukun, fardu, ketepatannya, tapi lupa untuk menjaga nilai ketepatan ikhlasnya. Sebab kita rasa ikhlas malam hari ni ikhlas macam biasa lah. Tak, dia tak jadi macam tu. Sebab ikhlas ialah peperangan. Setiap hari ada persiapan dia. Setiap amalan perlu persiapan dia. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, celaka kamu, yang ni ruginya kamu. Kamu contohi kaum-kaum tadi dengan pelbagai amalan mereka, ibadat, tapi kamu tidak melihat sesuatu yang menjadi keistimewaan mereka yang sebenar. Tuan-tuan, kita baca kisah para ulama salafus soleh, ibadatnya begini, baca Qurannya begitu, sedekahnya banyak ni, lalu kita mencontohinya, bagus. Bahkan saya pernah katakan, apa pun yang kita dengar tentang kehebatan ulama Islam, ia pasti berlaku sekarang. Ia bukan khayalan. Yang tuan-tuan dengar kisah ulama baca Quran ni satu hari ke Quran satu Quran satu hari, itu bukan cerita mitos atau khayalan. Akan Allah Ta'ala tunjukkan setiap zaman ada orang macam tu. Orang-orang yang kita cerita macam Uthman bin Affan akan ada zaman kita. Orang-orang seperti Abdul Rahman bin Auf akan ada di zaman kita. Orang-orang seperti Umar Al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq akan ada di zaman kita. Kerana Allah Ta'ala tak akan biarkan bumi ini sunyi daripada orang baik-baik seperti mereka. Cuma mereka-mereka itu kekal menjadi ikon yang diikuti. Ketika mana orang yang buat macam dia pun tetap ikonnya pada mereka, disebabkan mereka pemulanya. Macam kita lah, kita main bola hebat mana pun, orang letak ke satu ikon bola. Walaupun kita bawa menang pasukan kita, tapi tetap orangnya katanya, siapa ikon awak? Dia ada seorang dia. Kita tinju, macam mana pun hebat tinju, dia ada ikon tinju dia nak. Kalau kita zaman dulu mesti sebut Muhammad Ali, tak ada orang lain. Macam mana pun hebat, last sekali berhenti kat Muhammad Ali. Kita pun bagaimana pemurah berhenti kat orang macam Uthman bin Affan. Oh, macam Uthman. Tetapi pemurah mereka sama macam Uthman bin Affan. Tapi kerana orang-orang yang Allah jadikan sebagai ikon contoh ini, sebab mereka ada sesuatu yang kita lupa untuk melihatnya. Keikhlasan yang tinggi, kekuatan itu. Dan mereka ada perkara lain, ini nak disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Kamu memang teruja dengan semua amalan mereka dan kamu ikut, kamu buat. Kita dengar orang qiyamul sepanjang malam. Zaman kita juga ada orang qiyamul sepanjang malam. Kita dengar ada orang yang baca Quran sepanjang hari, dan di zaman kita juga ada begitu.
Kita dengar orang yang kata dia sedekah banyak ni, banyak ni. Zaman kita juga ada begitu. Dan saya sebut tadi, setiap zaman memang ada orang tu. Cuma secara ikon tetap kembali pada zaman dulu. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, para ulama. Tapi zaman ini akan ada. Tak pernah cerita yang kita bawakan dulu cerita legenda, tapi ini cerita realistik. Tapi Syekh Abdul Qadir, dia nak beritahu, dia sebalik kehebatan amalan-amalan, ketaatan, ibadat, perjuangan, perang, sedekah, infak mereka, ada satu benda yang jangan kamu terlepas pandang. Siapa mereka itu? Kerana mereka itu, kata Syekh Abdul Qadir, pertama mengikut takdir dengan apa pun yang Allah Ta'ala tentukan pada mereka. Arti mereka ini keimanannya pada takdirnya tinggi. Contoh kita tengok ada orang buat ibadat bagus, tapi dalam bab terima takdir ni dia masalah sikit. Dia macam tak boleh terima takdir. Saya boleh terima tapi dia start tapi, dia panjang macam kereta api. Saya okey tapi lagi mana dia tapi makna belum. Kerana takdir itu diterima tanpa tapi. Tidak juga diterima tanpa kenapa dan bagaimana. Ataupun kenapa sekarang bukan nanti, bukan itu. Tak, namanya takdir. Bila seorang terima takdir, dia tak akan tanya kenapa sekarang, kenapa tak sebelum ini, atau kenapa tak lagi setahun, lagi 2 tahun. Dia tak akan tanya. Sebab apa? Beriman pada takdir menjadikan keluh lidah kita. Kalla lisanuhu, lidah ni keluh untuk bertanya kenapa, bagaimana, sebab apa bukan orang tu, kenapa orang ni. Tak ada soalan tu. Soalannya saya terima tanpa ada teragak-agak. Maka orang dulu kelebihannya ialah menerima takdir dengan begitu sempurna. Kita hari ni, kalau ada satu benda berlaku pada kita, terima tak takdir? Terima ustaz, tapi belum. Awak kalau bertapi belum lah tu. Kita tak boleh masuk universiti. Terima tak? Terima tapi kalau main kalau pula di terapi, main buah kalau. Tak boleh masuk universiti. Kita projek tak menjadi. Tanam pokok kena makan di kutu babi. Osak itu, osak ni. Saya silap sikit sebab main sebab. Tak ada. Terima takdir. Di sebab main tapi kalau ini semua buah-buah seperti mengorek, membuat lubang-lubang takdir tadi. Takdir datang dengan sempurna. Ada cuba kita korek biar dia tak sempurna dengan alasan tadi. Itu yang agak suka. Untuk kita melihat bila Allah takdir, ya Allah ini baik. Untuk kita tersenyum di setiap takdir Allah. Untuk lapang dada untuk setiap takdir Allah. Bahkan untuk melihatkan pilihan Allah itu lebih baik pada pilihan dia. Bila Ali bin Fudail meninggal dunia, maka Fudail bin Iyad bila dengar kematian anaknya, ni anak dia sayang. Sayang dia bukan sebab anak, kerana kemuliaan yang Allah beri pada dia. Dia hafiz Quran orangnya, ambil, bukan lebih warak pada ayah dia. Anak-anak yang semua ayah bercita-cita biar anak dia lebih hebat pada dia. Kita tak jumpa pun mana-mana mak atau ayah nak suruh anak dia biar jangan hebat pada dia. Tidak ada. Semua mak ayah dia nak suruh anak dia lebih hebat pada dia. Semua mak ayah kalau boleh nak suruh anak dia lebih tinggi pada dia. Kalau dia tinggi 5 kaki, biar anak dia tinggi 6 kaki. Semua dengan bahasa mudah, kita nak anak kita lebih sempurna pada kita. Pendidikan, ekonomi, fizikal, kesihatan, lawa. Kita tak berapa lawa ni, nak anak kita lawa. Dan semua benda dapat baik-baik berlaku. Universiti. Maka Ali bin Fudail meninggal dunia dan kadang dia ada kelebihan mengatasi ayah dia. Dan itulah cita-cita seorang ayah. Apa kata Fudail waktu hari kematiannya? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dan dia tersenyum. Kenapa? Untuk menunjukkan dia menerima takdir Allah. Benar dia menyebut innalillah sebagai satu perintah hukum. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia menyebut alhamdulillah dan dia tersenyum. Kenapa? Saya terima takdir Allah. Tetapi kita mungkin tak sampailah label tu. Label kita label hilang slipper je.
Bila hilang slipper kita nak senyum, alhamdulillah. Apa ni sebut alhamdulillah? Slipper hilang, alhamdulillah. Saya redha dengan takdir ini. Ni hilang slipper pun tak boleh redha. Tak boleh. Saya teringat lagi tahun lepas Ustaz, slipper saya hilang. Lamanya orang ingat. Itu saya jarang datang talaki Ustaz. Slipper hilang kat sini. Duk teringat datang. Dia punya traumatik, dia punya trauma dia tu pada satu benda untuk halang kebaikan yang mendatang. Saya dah serik bagi pinjam korang tak bayar. Serik. Dia punya trauma dia tak nampak satu benda yang Allah nak beri lebih baik. Lebih baik. Contoh ada seorang lelaki. Waktu malam dia qiyamul lail. Bila dia qiyam, dia kata esok insya-Allah saya akan sedekahkan. Sedekah harta yang ada pada saya. Pagi-pagi esok dia pun beri sedekah. Sedekah. Rupanya yang menerima sedekahnya ialah seorang pencuri. Wan nas yatahaddatsuna an zalik. Orang pun pakat kata kena scam dah dia, kena tipu dah dia. Derma pun kena tipu. Orang yang dapat tu bukan empunyanya. Dia kata alhamdulillah. Lakal hamd ala sarik. Segala puji bagimu ya Allah, walaupun aku sedekah pada pencuri. Alhamdulillah, segala puji bagimu. Esoknya dia cakap benda yang sama. Nak beri sedekah esok. Tiba dia berinya pada seorang penzina. Orang mula bercakap, dia beri pada pelacur. Maka dia kata alhamdulillah, atas kurniamu ya Allah, sehingga sampai duitku pada pelacur ni. Alhamdulillah. Baik. Takdir yang baik. Kemudian esoknya beri lagi, tapi kali ini boleh pada orang kaya pula. Orang kata beri apa, orang kaya dah kaya. Lalu dia kata alhamdulillah, atas apa yang Allah berikan, kurniakan, sehingga dia diterima oleh orang kaya. Artinya orang ni dia ada beberapa benda. Dan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari ni, pertama, dia redha dengan apa pun Allah takdirkan padanya. Dia kalau kita ikut kita kebaikan kita nak sampai macam ni, macam ni, macam ni. Tapi Allah pilih kebaikan itu untuk sampai bagaimana? Untuk sampai bagaimana? Itu lebih baik. Kita kalau boleh biar kebaikan kita ni jadi macam ni, macam ni, macam ni. Tapi Allah yang akan tentukan bagaimana dia patut jadi. Yang penting kita tahu kita ada keinginan, ada keazaman untuk buat sesuatu, dan bagaimana Allah kembangkan kebaikan itu terserah. Saya mengajar, saya ceramah. Bagaimana Allah kembangkan benda ni, itu terserah. Ada orang nak dengar ke, tak ada dengar ke? Ada yang nak tidur ke, ada nak jaga ke? Ada nak berbaring ke, nak melentang ke? Sambil makan nasi goreng ke, mi goreng ke? Itu urusan Allah. Urusan saya, dan secara hukum saya mengajar, menyampaikan. Dan bagaimana ia berkembang kebaikan ini. Bagaimana ia berkembang, itu bukan urusan saya. Sama juga kita derma, macam mana ia berkembang, itu urusan Allah. Tapi kita sentiasa fikir untuk buat baik. Itu je. Maka si lelaki ini, dengan kebaikan dia yang orang mula kata, netizen kata lah, apa sedekah pada pencuri, pada pelacur, pada orang kaya. Apa benda faedahnya? Maka tiba-tiba dikatakan kepadanya, asbab derma dia kerana Allah, satu. Yang kedua, kerana redha dengan takdir bagaimana Allah tentukan untuk dia. Maka duit yang diberikan pada pencuri menyebabkan pencuri itu berhenti daripada mencuri. Duit yang diberikan kepada pelacur menyebabkan pelacur itu berhenti dari pelacur. Dan duit yang diberikan pada orang kaya menjadikan orang kaya itu iktibar, mendapat iktibar untuk jadi pemurah. Contoh kadang-kadang orang kaya ni dia ada satu sikap, kita katakan, dia rasa dia lebih punya kemampuan pada orang lain. Kita kalau ibadat korban, sunat daging korban itu kita hadiah pada orang kaya. Kadang-kadang kita macam mana? Kita kan nak bagi pakai miskin. Ni ada orang dia fokus satu benda, daging korban pakai miskin. Itu dia nampak di Vietnam, Kemboja. Dia lupa falsafah korban itu. Dia cuma cerita ni ada 7 hari tak makan daging, sebulan tak makan daging. Kita kena korban sana belaka. Tetapi fahaman qasid, fahaman yang agak sempit dalam makna korban. Yang kita selalu beritahu, korban ini syiar setempat. Korban ini untuk menggerakkan banyak hati-hati yang tidur. Banyak hati-hati yang tidur. Tetapi daging korban itu antaranya ialah sunat kita beri pada orang kaya.
sunat kita beri pada kawan-kawan, sebagaimana sunat kita beri pada fakir miskin, dan sebagaimana sunat kita sendiri dapat makan, mengambil manfaat daripada daging korban. Tapi ada pun untuk orang kaya, kenapa? Ustaz, dia dah kaya, rumah dia 4 tingkat, 5 tingkat, Ustaz. Beri buat apa? Daging ke dia? Tak bagi. Ini syariat. Sebab bila kita beri pada orang kaya, dia akan tergerak untuk buat baik macam kita buat. Maka dia akan buat lebih daripada kita. Kita korban seekor lembu dia, sebab kita bagi dia sekilo, tahun depan dia 10 ekor korban. Kita sebenarnya sedang gerakkan dia. Gerakkan dia. Kadang-kadang kita tengok orang kaya ni, dia belajar tapi kitab tak ada. Bukan tak ada duit nak beli kitab. Biasalah, duit habis beli Lamborghini, Ferrari. Habis beli, tinggal bak kitab tak cukup duit, tak nak beli kitab. Kita ni geng dia ni, tolong beli kitab, beri ke dia. PJ kitab. Tentu kalau kita tak, dia dapat apa dia buat? Akhirnya dia beli berkontainer kitab sedekah semua satu kampung. Kebaikan tu kita gerakkan dia. Kerana ada orang-orang yang tertentu, dia ada kemampuan tapi dia macam sedang lena. Dia tertidur, kita perlu gerak dia sikit. Jadi sekilo daging korban kita sedang gerakkan dia untuk dibuat baik lebih banyak. Tetapi sebagaimana kita sunat beri hadiah pada orang itu, orang ni, sunat juga beri pada orang kaya. Kita kata orang kaya kan dah tak kena beri pada dia, untuk gerakkan kekuatan yang dia ada untuk buat baik. Sebab di mereka punya kemampuan yang besar dan buat baik. Kemampuan yang besar. Orang macam mereka boleh bina satu masjid. Bukan satu masjid, puluhan masjid. Tapi seorang perlu gerakkan mereka. Sedangkan mereka bahawa kamu ni ada potensi untuk dapat pahala besar. Ada potensi yang besar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, zahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya membawa pahala yang banyak. Kita kena gerakkan dia. Bila dia tergerak, insya-Allah impak kebaikannya berganda-ganda banding orang lain. Seperti bila orang buat korban, tiba-tiba cerita buat tempat orang miskin. So dia mentaliti dia cuma cerita orang susah. Dia lupa korban itu ialah satu dakwah kepada semua manusia. Orang susah, orang kaya, kawan-kawan kita. Kan sunat bagi korban pada kawan-kawan kita. Mengeratkan persahabatan. Sebab kawan kita dah kata, oh, ingat dia. Ni mak ni apa-apa pun ingat dia ke aku. Beri juga setengah kilo, dia teringat. Dia bukan nak sangat pun. Dia pun gaut tak makan daging. Tapi orang ni ingat dia, maka dia juga akan ingat kawan dia. Ingat. Sebab itu Nabi SAW bila menyembelih sesuatu, Nabi akan hadiahkan kepada kawan-kawan Khadijah. Kawan-kawan Khadijah, kerana itulah kebiasaan Khadijah radhiyallahu ta'ala. Kawan ni tak ingat, oh ini zaman masa Khadijah ada kita dapat. Dia tak ada pun kita masih dapat. Rasulullah SAW meraihkan benda tu. Kenapa kawan-kawan ni bila ingat kita, dia ada doa. Tentang doa dia, kalau kita boleh beli dengan harga seluruh harta kita pun kita beli. Tapi tak ramai sedar tentang kemuliaan doa sahabat-sahabat kita. Doa ni kalau kita ditakdirkan boleh beli doa dia, mesti kita akan beli dengan berapa pun harga. Artinya kalau kita berjaya wujudkan sahabat yang baik, yang saleh, pada hari kematian kita, besarnya doa dia, hebatnya doa tu. Kerana itu kita jaga persahabatan kita dengan hadiah-hadiah macam ni. Sebab kita akan dapat lebih hebat daripada apa yang kita hadiahkan. Ingatan dia, doa dia. Dan sebagainya saya sebut Rasulullah SAW memuliakan sahabat-sahabat Khadijah. Maka ia mengundang doa sahabat-sahabat Khadijah radhiyallahu ta'ala. Walahal Khadijah radhiyallahu ta'ala ada kelebihan yang luar biasa. Sudah diberi tahniah oleh malaikat melalui Nabi SAW dengan syurga. Pada Khadijah belum wafat lagi, Jibril turun beritahu, wahai Muhammad, khabar gembira pada Khadijah dengan istana yang dengan segala binaan, segala keindahan, yang tidak ada kepenatan, yang tidak ada gangguan. Beri khabar gembira kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Walhal beliau belum meninggal. Yang beri khabar gembira ini malaikat Jibril, menunjukkan pasti. Maka lihat bagaimana Rasulullah SAW masih lagi melihat kemuliaan keutamaan sahabat-sahabatnya untuk doakan dia dengan pemberian-pemberian tadi. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir lagi,
Mulia orang dulu ialah kerana mereka ini tunduk di bawah hukum hakam Allah Ta'ala. Orang ni kalau sebut Allah kata, Rasulullah kata, tunduk. Dia tak ada saya kata lain, tak ada. Kedua, mereka ini tunduk dengan hukum Allah Ta'ala. Dan mereka menjaga batas zahir dan batin, hudud. Jaga segala batasan-batasan Allah zahir dan batin. Baik, kalau kita katakan haram, haram itu bukan sekadar pada zahirnya, juga haram pada batinnya. Tentang benda yang disebut batin-batinnya, benda-benda hati. Sebagaimana kita peduli tentang amalan zahir sah atau tak sah, kita juga peduli tentang amalan batin kita ni. Yang kita riak ke, sombong ke, ikhlas ke, tak ni. Kita juga jaga sempadan itu. Apakah kita buat ini, kita wasangka buruk ke? Oh jangan, kita tak boleh wasangka buruk. Itu sempadan batin yang perlu kita iltizam. Kita tak boleh berdengki. Itu sempadan batin yang perlu kita iltizam. Kita tak boleh khianat. Itu iltizam batin yang perlu kita ada. Kita tak boleh segala perangai ataupun sifat hati. Itu kita sebut sebagai batasan batin. Zahir ini kita jaga dengan tangan, jangan lempang orang, jangan pukul orang. Itu zahir. Hati kita juga jaga, itu jangan wasangka buruk pada orang. Dia ini buat menunjuk dah tu, nak nampak bagus dah tu, jaga sempadan itu. Sebagaimana mulut kita tak layak bertutur orang lain, demikian hati ini jangan bertutur orang lain. Habis tak, kalau dia macam pelintas je, maka jangan dia layan. Kalau rasa macam syak je ustaz, maka jangan dicari penguat syak tadi. Sebab dia sebut idza syakakta fala tuhaqqiq. Bila kamu ragu-ragu syak-syak, jangan kamu cari benda yang menguatkan lagi syak kamu. Kita tengok dia, saya nampak dia ni macam riak lah, saya syak dia ni tak ikhlas lah. Kita bercek, ngintai dia, betul macam tak ikhlas, kerana tanda tu makin banyak. Kenapa pergi cek benda tu? Tak perlu cek. Artinya bina, kerana bila kita bina wasangka baik kita pada orang, sahabat kita, orang dekat kita, kita sedang mendoakan dia. Kalau saya tengok orang tu, dia zahir macam tak ikhlas, hati saya kata macam tak ikhlas. Saya tengok dia macam tak ikhlas, kita pun cari lagi mana clue untuk kata dia tidak ikhlas. Cek. Untuk kita membenarkan wasangka kita, jangan benarkan wasangka itu. Jangan benarkan wasangka. Bukan saya sebut tadi, bila kita wasangka baik, itu tanda doa. Andai kata betul lah dia riak, andai kata, tapi dia kita wasangka ikhlas dia pada Allah, maka dia ikhlas. Dia ikhlas. Baik, itu bila ada orang tanya, Ustaz ni orang buat baik-baik nunjuk-nunjuk ni, bukankah dia riak? Dia buat baik sikit, dia pun tunjuk Facebook, tunjuk sekian-sekian, bukankah itu tu riak, tanda riak? Maka saya kata, pertama, riak atau tak riak urusan Allah, antara dia dengan Allah, bukan urusan kita. Dan kita ni ada kesibukan lain untuk buat, bukan sibuk kita nak jaga niat orang. Kita nak jaga niat kita. Yang kedua, bukankah kebaikan itu diperintah oleh Allah, dan dia dah buat satu benda yang Allah perintah. Dan apakah kita buat baik tu? Kita buat tak baik macam tu? Tak buat kita diam. Dan yang ketiga, barangkali kebaikan yang sampai pada orang, maka orang tadi menerimanya dengan begitu rasa mulia dan mendoakan kebaikan untuk dia. Maka bukankah dengan asbab doa-doa orang yang ditolongnya menjadikan dia baik dan ikhlas? Bukankah kita semua tahu antara kebaikan kita boleh berlaku kerana ada orang mendoakan kebaikan untuk kita. Akhirnya kita jadi baik. Ada orang yang mendoakan keikhlasan kita, maka kita jadi ikhlas. Ada orang yang mendoakan biar amalan kita diterima, akhirnya amalan kita diterima asbab doa dia. Jadi jangan persoalkan bila orang buat baik, jangan kata dia riak lah, menunjuk-nunjuk. Jangan, itu dia dengan Allah. Kita tak akan bercakap dengan orang lain, tapi kalau kita nak cakap juga, cakap depan dia. Saya tengok awak ni macam riak lah buat, cakap depan dia, dan biar dia jelaskan kenapa. Tapi tak berani pula cakap depan ni. Tak boleh, saya cakap belakang-belakang je. Ya, awak cakap belakang, tapi perkara tu besar. Yang saya katakan, orang yang bahagia hari ni, yang mereka mengelak diri daripada bercakap orang lain, ini bahagia sungguh. Seolah-olah kita nak tahu nilai kewalian itu, dia bermula langkahnya di situ.
Tetapi bila kita dah tak punya kecenderungan nak bercakap hal orang, kita berada pada langkah-langkah kewalian. Tapi masih cenderung banyak nak bercakap hal orang ni. Banyak lagi ni saya nak tanya. Sebab saya nak tanya kenapa dia asyik pakai baju warna tu je. Nak tanya juga ni baju tu. Saya pun masih nak tanya ni, kereta dia tak tukar-tukar ke kereta baru. Dia banyak nak tanya hal orang. Dia minat hal orang. Langkahnya langkah ke belakang. Bukan permulaan pintu wilayah. Bila kita tak punya kecenderungan untuk bercakap hal orang. Tak cenderung dah. Hak kita lah. Hak kita. Tentu hak kita pun banyak. Untuk kita bicara, untuk kita fikirkan. Tapi ada orang dia banyak cerita hal orang. Dia nak tahu lagi kenapa macam tu, kenapa macam ni. Nak tanya ni, dia dah bercerai ke belum? Kenapa awak nak tanya? Nak confirm. Kenapa nak confirm? Awak kerja pejabat agama ke kerja? Tak ada, saja pula. Tadi nak confirm ni saja pula. Natijahnya apa? Tak ada apa. Tetapi kita buang benda-benda yang saya katakan tak berapa penting. Allahumma illa kita tanya ni sebab kita ada sesuatu yang boleh beri kebaikan pada dia. Kalau kita tanya tadi untuk ada satu kebaikan, ada masalah, ya silakan. Saya nak tanya dia, anak dia sekolah tu macam mana? Sebab kita nak tolong, nak bantu keperluan-keperluan dia. Ni awak kerja gaji berapa? Saya sibuk nanya, tak, saya ada niat nak tolong. Saya bimbang kalau gaji dia bawah daripada tu, kita boleh up, kita boleh tolong, kita boleh buat macam ni. Kalau ihtimam kita untuk memberi kebaikan pada saudara kita, silakan. Tapi kalau ihtimam, ambil berat kita terhadap kawan kita tanpa beri kebaikan padanya, maka hentikan. Kalau tuan-tuan nak tanya jiran sebelah, jiran dua belah, untuk kebaikan kita sampai pada dia, silakan. Nak tanya suami dia kerja tak? Nampak macam tak kerja je. Kenapa? Sebab saya nak tolong dia lah, nak bagi kerja. Itu okey. Kalau suami dia kerja tak? Macam tak kerja. Kenapa? Saja tanya, ni ibu kenapa? Habis dia makan macam mana? Sibuk kenapa? Dia nak tanya dia makan macam mana? Ni menyebut pada benda yang tak ada kaitan. Lepas tu dia ceritakan ada seorang alim. Dia pergi ke satu kampung, dia pun mengajar orang kampung. Tapi orang kampung ni dia tak erti, tak pandai memuliakan tetamu. Ustaz ni mengajar. Lepas kuliah tak pelawa sarapan. Dia tak pelawa makan tengah hari, tak pelawa makan malam. Ustaz ni sabar, dia orang jauh datang. Dia kuliah lagi. Hari kedua dia kuliah, dia pun cerita tentang Nabi Isa AS diangkat ke langit. Lalu orang surau pun tanya, Ustaz nak tanya, Nabi Isa makan apa kat langit? Dia kata, awak tanya Nabi Isa makan apa, saya awak tak tanya makan apa. 2 hari tak makan ni. Jadi duk tanya Nabi Isa, pandailah Allah jaga dia. Saya ni. Maksudnya, tanyalah pada orang, tanyalah benda yang kita boleh beri manfaat. Tanya Nabi Isa makan apa atas langit. Nabi Isa tu ada makanan dia, ada urusannya. Ni kita cerita orang-orang yang atas dunia tak boleh makan ni, yang kita boleh tolong untuk beri makan. Kadang-kadang soalan kita pada benda yang kita tak ada pun faedah banyak. Tapi kita tak nak tanya soalan yang kita boleh buat kebajikan dengan soalan tadi. Dengan soalan tadi kita boleh buat kebaikan. Dengan soalan tadi mungkin kita masuk syurga. Tanya soalan tu. Kalau saya kata nak tanya hal orang tu, hal orang ni, dengan tujuan untuk kita bantu dia, kita tolong dia. Ni tanya madrasah-madrasah, pondok-pondok, keperluan mereka cukup tak cukup, tanya. Nak tanya ni, Ustaz bulan-bulan berapa belanja ni, jaga bayar gaji cikgu siang-siang. Tanya kita untuk kita tolong. Mana kurang ni kita tolong. Cukup ke? Ustaz ni kata cukup, tapi kadang-kadang tu macam merangkak juga. Kita tak apa, kita nak infak sikit, mudah-mudahan dapat sedikit ringankan. Okey, ini pertanyaan yang baik, pertanyaan yang membuka jalan kebaikan, jalan syurga. Tapi yang saya sebut, tanya benda-benda yang kita pun tak tahu faedahnya pun. Ustaz nak tanya, kalau pergi bulan tu nak ngadap kiblat kat mana? Inilah awak pergi bulan dulu, baru beritahu saya nak pergi bulan bila. Lagi sebulan nak ke bulan, tanya soalan. Dia tanya juga, tapi tanya, dia pun tak tahu kenapa dia tanya. Jangan nak tahu. Ustaz nak tahu ni, sebenarnya Firaun ni asalnya cucu cicit siapa? Kenapa nak tahu Firaun tu cucu cicit siapa? Cukup awak tahu kejahatan dia lah orang Tuhan tu. Itu yang penting. Nak tahu juga dia ni Firaun nombor berapa. Setiap soalan kita biar kita nilai balik kepentingan dia. Dan biar setiap soalan kita dia membuka pintu ketaatan kita pada Allah. Kalau kita berjaya bina karakter diri kita macam tu,
Macam saya sebut, ini langkah-langkah kewalian, wilayah. Bermula saya tak berapa semangat nak tahu orang, tak semangat. Tapi banyak benda saya nak cakap, banyak benda saya nak buat, banyak benda ibadat saya nak tekankan. Tapi kalau kita makin tua makin bersemangat nak tahu orang tu, orang ni, semata-mata sukakan gosip, kita buang masa kita yang banyak pada perkara yang paling berharga dalam mentaati Allah Ta'ala. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.